Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hari ini kita membaca sedikit daripada kitab Tafsir Ar-Razi bagi tafsiran surah Al-Kautsar. Dalam kitab Tafsir Ar-Razi, surah Al-Kautsar ini ditafsirkan sehingga 20 ataupun 25 muka surat. Sekadar mengambil sedikit faedah yang dicatatkan oleh Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberi kepadamu, mengurniakan kepadamu Al-Kautsar. Kata Al-Imam Ar-Razi ketika menguraikan ringkasan latifah, keistimewaan rahsia-rahsia daripada surah ini. Yang pertama, kata Al-Imam Ar-Razi, sekiranya kita melihat antara surah Al-Kautsar dengan surah yang sebelumnya, iaitu surah Al-Ma'un, maka kita dapati surah ini adalah seperti muqabalah ataupun bandingan dengan surah Al-Ma'un yang sebelum ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Surah Al-Kautsar yang datang selepas surah Al-Ma'un seperti muqabalah ataupun bandingan. Kerana dalam surah sebelum ini, iaitu pada surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan ciri-ciri dan sifat-sifat orang munafik dalam 4 perkara. Pertama, orang munafik ini sifatnya bakhil. Orang munafik sifatnya bakhil. Ia disebutkan dalam perkataan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dia orang munafik dalam ayat surah sebelum ini, pertama sifat mereka adalah bakhil, iaitu dia mengherdik anak yatim dan tidak menggalakkan orang lain memberi makan kepada orang miskin. Yang kedua, meninggalkan solat, yang tercatat dalam ayat alladzina hum an salatihim sahun. Sifat yang kedua orang munafik adalah apa? Lalai daripada solat. Lalai daripada solat. Seperti mana yang disebut dalam surah yang lain, surah An-Nisa, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka ini bangun ingin mendirikan salat, mereka akan berdiri dalam keadaan malas. Maka ia tersebut dalam alladzina hum an salatihim sahun, orang yang dia lalai daripada salatnya. Yang ketiga, al-mura'atu fi shalah. Al-mura'atu fi shalah iaitu orang yang mempunyai sifat riak dalam salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun,
walladzina hum yura'un. Jadi kita boleh lihat ayat ataupun sifat yang sama tentang orang munafik yang disebut dalam surah yang sebelum ini Al-Ma'un, disebutkan dalam surah An-Nisa dengan lafaz yang lebih panjang, wa idza qamu, bila mereka bangun untuk mendirikan solat, mereka bangun dalam keadaan malas. Yang pertama. Yang kedua, mereka menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Sifat yang keempat daripada sifat orang munafik adalah al-man'u minaz zakah. Mereka tidak membayar zakat. Mereka tidak membayar zakat. Kalau dalam surah sebelum ini dinyatakan 4 sifat orang munafik, maka dalam surah Al-Ikhlas ini, dalam surah Al-Kautsar ini, seperti muqabalah. Apa maksud seperti muqabalah? Jangan macam tu. Seperti mana di sana disebutkan 4 sifat orang munafik, maka di sini disebut 4 sifat lawan kepada orang munafik. Misalnya di dalam surah Al-Ma'un menyebut bahawasanya orang munafik ini adalah bakhil. Sifat mereka adalah bakhil. Maka di dalam surah Al-Kautsar Allah Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Antara tafsiran Al-Kautsar itu maksudnya nikmat yang banyak. Seolah-olah ayat ini telah menyatakan, janganlah kamu wahai Muhammad itu bersifat bakhil, bahkan berilah kepada orang lain, kerana kami telah beri kepada kamu nikmat yang banyak. Yang pertama. Kemudian sifat munafik yang kedua disebutkan sebelum ini adalah orang yang lalai dalam solatnya. Maka dalam ayat ini disebutkan dengan sifat yang bertentangan. Kalau di sana alladzina hum an salatihim sahun, maka dalam ayat ini fasalli li rabbika. Kalau orang munafik alladzina hum an salatihim sahun, maka kamu wahai Muhammad fasalli, hendaklah kamu mendirikan salat. Kata Imam Razi, fasalli maksudnya dum ala salah, berterusanlah mendirikan salat. Kemudian di sana disebutkan sifat orang munafik, kalau dia bangun mendirikan salat, dia bangun dalam keadaan menunjuk-nunjuk pada orang lain, maka di dalam surah ini dinyatakan fasalli li rabbika, wahai Muhammad teruslah mendirikan salat li rabbika. Kalau orang munafik yuraun, dan kamu pula dirikan salat dalam keadaan apa? Dalam keadaan li rabbika, hanya semata-mata kerana Tuhanmu, bukan kerana menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Dan sifat munafik yang keempat dalam ayat dalam surah sebelum ini disebut sebagai orang yang mana tak bayar zakat, orang yang tak belanjakan hartanya. Maka dalam surah ini disebut bahawasanya fasalli, hendaklah kamu semayang li rabbika, semayang dalam keadaan ikhlas. Dan yang keempat wanhar, dan hendaklah kamu berkorban. Hendaklah kamu berkorban. Kalau orang munafik, dia tidak keluarkan harta dia. Dia tegah untuk berikan harta dia walaupun benda yang kecil, maka kamu inhar, korbanlah olehmu. Wanhar yang dimaksudkan dengan sembelihlah dalam ayat ini maksudnya adalah apa? Bersedekah dengan daging korban. Maka inilah salah satu daripada duduk bawah, yang kaki. Ini adalah salah satu daripada keunikan kitab tafsir Ar-Razi, iaitu Imam Razi mengambil berat soal munasabah antara pertalian satu surah dengan surah yang lain. Kita boleh lihat munasabah keseragaman pertalian antara surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar. Dalam surah Al-Ma'un menceritakan 4 sifat orang munafik, maka dalam surah
Al-Kautsar pula menyebut yang sebaliknya. Kalau di sana 4 sifat yang buruk, maka di sini dalam surah Al-Kautsar 4 sifat yang baik. Kemudian di akhir surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Apa maksud inna syani'aka huwal abtar? Kata Al-Imam Ar-Razi, maksudnya adalah al-munafiqu alladhi ya'ti bi tilka al-af'alil qabihatil madhkurah fi tilka as-surati sayamutu wa la yabqa min dunyahu atharun wa la khabarun wa amma anta fayabqa laka fid dunya adh-dhikrul jamil wa fil akhirati ath-thawabul jazil. Orang-orang munafik yang mereka berkelakuan dengan kelakuan buruk yang telah disebutkan dalam ayat sebelum ini, mereka ini akan mati, dan setelah mereka mati tidak berbaki daripada dunia mereka sebarang kesan dan tidak ada khabar yang masih dicatatkan. Adapun kamu wahai Muhammad, selepas kamu meninggalkan dunia, masih lagi tinggal, masih lagi berbaki sebutan yang elok terhadap namamu, terhadap dirimu, dan di hari akhirat kelak engkau akan mendapat pahala yang banyak. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang mencela kamu, orang yang mencaci kamu di dunia, sama ada daripada kalangan musyrik, sama ada daripada kalangan orang munafik dahulu, kini dan akan datang. Orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti mereka akan mati, dan selepas mereka mati, mereka ini langsung tidak ada bekas dan kesannya yang diingati. Maka ayat ini sebenarnya menjadi suatu motivasi kepada kita umat Islam untuk bersabar. Untuk bersabar sekiranya agama Islam itu, Rasulullah sosok tubuhnya itu dicaci. Kalaulah kita tidak mampu melakukan apa-apa, maka kita yakin bahawasanya semua yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari nanti mereka akan mati, dan selepas mereka mati, mereka hanya akan jadi tanah. Tidak ada siapa yang mengingati mereka, dan cacian mereka, makian mereka terhadap Rasulullah sedikit pun tidak memberi kesan kepada baginda, kerana baginda masih berbaki sebutan namanya yang indah, yang mewangi sehingga ke seluruh alam. Walaupun baginda telah wafat ribuan tahun lamanya, tetapi sebutan nama Rasulullah masih mengharum di atas persada dunia. Dan perkara yang kedua, yang merupakan latifah, yang merupakan rahsia, yang merupakan keunikan yang disebutkan dalam ayat ini, Masya Allah. Yang kedua, kata Al-Imam Ar-Razi fi lataifi hadhihi surati, anna salikina ila Allah ta'ala lahum 3 darajatin. Kata Al-Imam Ar-Razi, kalau kita amati dan merenung ke dalam surah ini, kita akan dapati bahawasanya di dalam surah ini ada isyarat kepada darjat-darjat dan tingkatan-tingkatan orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salikina ilallah, orang yang menuju kepada Allah, salik, maka mereka ini ada 3 darjat dan ada 3 kedudukan. Yang pertama, a'laha, yang paling tinggi. Yang paling tinggi, an yakunu mustaghriqina biqulubihim wa arwahihim fi nuri jalalillah. Yang pertama, mereka orang yang salik menuju kepada Allah, orang ini, mereka ini tenggelam dengan hati mereka, tenggelam dengan roh mereka di dalam nur jalal Allah.
hati mereka dan roh mereka tenggelam di dalam nur keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini darjat yang pertama. Darjat yang kedua, an yakunu mushtaghilina bit ta'ati wal ibadatil badaniyah. Yang kedua, mereka sibuk dengan ketaatan dan ibadah-ibadah badan. Yang ketiga, an yakunu fi maqami man'in nafsi 'anil insibabi ila adh-dhatil mahsusati wasyahawatil ajilah. Darjat salik ilallah yang ketiga, mereka ini berada di kedudukan masih lagi berusaha untuk menghalang nafsu mereka daripada terjerumus kepada kelazatan yang dapat dirasa dan juga syahwat yang segera. Maksudnya mereka masih lagi dalam proses mujahadah, mengekang hawa nafsu, menahan diri daripada terjelepuk dan terjerumus dalam kelazatan dunia dan syahwat yang segera. Darjat yang paling tinggi tenggelam di dalam nur keagungan Allah dengan diri mereka dan dengan roh mereka dan dengan hati mereka. Yang kedua, mereka sibuk dengan ketaatan dan ibadah badaniyah yang berbangsa badan. Dan yang ketiga, mereka masih lagi dalam proses untuk mengekang diri hawa nafsu daripada terjerumus dalam kelazatan perkara duniawi yang dicapai dengan fizikal dan juga syahwat yang segera. Persoalannya, daripada mana tiga darjat ini kita dapat perolehi daripada surah Al-Kawthar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Al-Imam Ar-Razi, faqauluhu inna a'tainakal kautsar, dalam firman Allah, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad Al-Kawthar, nikmat yang banyak. Dalam ayat yang pertama ini mengandungi isyarat kepada darjat yang pertama. Dalam ayat yang pertama ini mengandungi isyarat kepada maqam yang pertama, iaitu maqam seorang itu tenggelam di dalam nur keagungan Allah dengan hati dan rohnya. Bagaimana ayat yang pertama ini mengisyaratkan kepada maqam yang pertama? Maqam yang pertama adalah suatu maqam yang satu orang yang roh dia yang suci itu berbeza daripada roh-roh manusia yang lain, daripada segi kamnya dan daripada segi kaifiatnya, daripada segi bilangannya, daripada segi cara dia. Roh dia itu berbeza dengan roh manusia yang lain. Adapun daripada segi kam, daripada segi bilangan kedudukan, daripada segi kuantitinya, maka roh dia itu adalah apa? Adalah roh yang paling tinggi. Wa amma bil kaifi fali'annaha asra'u intiqalan min tilkal muqaddimati ila an-nata'iji min sa'iril arwah. Wa amma qawluhu fasalli li rabbika fahuwa isyaratun ila al-martabati thaniyah, wa qawluhu wanhar isyaratun ila al-martabati thalithah. Fa inna man'a nafsi 'ani adh-dhatil 'ajilah jarin majran nahri wadh-dhabhi, thumma qala inna shani'aka huwal abtar. ومعناه أن النفس التي تدعوك إلى طلب هذه المحسوسات والشهوات العاجلة أنها دائرة فانية وإنما الباقيات الصالحات خير عند ربك وهي السعادات الروحانية. Jadi sebenarnya Al-Imam Ar-Razi mengisyaratkan kepada tiga maqam tadi, tiga martabat tadi
adalah berdasarkan sesuatu yang disebut sebagai apa? Sebagai tafsir isyari. Tafsir isyari. Jadi dalam kitab tafsir Ar-Razi pun ada isyarat kepada tafsir isyari. Seperti mana yang lebih banyak lagi dalam kitab At-Tafsir Ruhul Ma'ani. Jadi dalam ayat inna a'tainakal kautsar, nampak? Inna a'tainakal kautsar, maka dia isyarat kepada satu orang, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tenggelam dalam kurniaan Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam nur jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, fasalli li rabbika. Martabat yang kedua adalah martabat orang yang mana dia sibuk dengan ibadah badaniyah, fasalli li rabbika. Wanhar, martabat yang ketiga, orang yang masih berusaha untuk melawan hawa nafsu dia. Ayat ini walaupun sebenarnya kalau makna zahirnya adalah sembelih, maksudnya sembelihlah binatang untuk korban pada hari raya Idul Adha. Fasalli pula maknanya semayang. Semayang tu asal maknanya, iaitu makna zahirnya adalah semayang, mengerjakan semayang hari raya Idul Adha. Tetapi melihat daripada segi tafsir isyari, tafsir sufi, maka melihat daripada segi fasalli ini melihat kepada isyarat ibadah badaniyah, dan wanhar maknanya sembelih. Sembelih di sini diambil dengan makna isyari, bahawasanya sembelihlah nafsumu. Sembelihlah nafsumu yang sering mengajak kamu untuk buat perkara-perkara yang disenangi dan disukai oleh syahwat. Kemudian inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar, maka dalam tafsir isyarinya itu bahawasanya nafsu yang ajak kamu ni senang lenang atas dunia ni, nafsu ini satu hari nanti dia abtar. Dia akan binasa. Dia akan hancur. Yang akan kekal, yang kamu akan persembahkan di hadapan Tuhanmu adalah amal-amal saleh, kebahagiaan-kebahagiaan yang berbentuk rohani, ma'rifah rabbani, yang itulah yang akan kekal. Nampak tak? Nampak tak bagaimana Al-Imam Ar-Razi membawa tafsir isyari di dalam surah Inna a'tayna kal kausar. Kemudian Al-Imam Ar-Razi mengatakan wal nashra'il ana fi tafsir. Sekarang ini marilah kita mulakan tafsir. Yang kita bacakan tadi adalah merupakan rumusan dan ringkasan, sama ada dalam bentuk tafsir zahiri dan tafsir isyari. Sekarang ini akan masuk kepada tafsir yang lebih mendalam. Wal nashra'il ana fi tafsiri qauluhu ta'ala inna a'tayna. Pertama kita akan tafsirkan firman Allah inna a'tayna kal kausar. Kata Al-Imam Ar-Razi, i'lam anna fihi fawaidah. Dalam ayat yang pertama ini ada beberapa faedah. Amati, cermati, teliti dan dengar faedah yang dipersembahkan oleh Al-Imam Ar-Razi. Al-faidatul ula, kata Al-Imam Ar-Razi, anna hadhihi surata kattatimmati lima qablaha min as-suwar. Surah Al-Kausar ini seumpama pelengkap dan penyudah bagi surah-surah yang datang sebelum ini. Ingat balik, apa surah sebelum Al-Kausar? Ara'aital ladzi. Apa surah sebelum Al-Kausar? Liila fi Quraisy. Apakah surah sebelum Al-Kausar? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah Al-Kausar ini seumpama pelengkap bagi surah-surah sebelumnya. Dan surah Al-Kausar merupakan asal dan asas bagi surah-surah selepasnya. Kita lihat bagaimana keseragaman susunan surah di dalam Al-Quran. Apakah yang dimaksudkan oleh beliau bahawasanya surah Al-Kausar ini seperti pelengkap bagi surah yang sebelumnya? Beliau telah menyorot kita ke belakang seawal surah Al-Duha. Cuba kita tengok surah Al-Duha. Wad-Duha.
di dalam surah Wadduha, falianna Allah Ta'ala ja'ala surata Wadduha fi madhi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan surah Al-Duha ini terkandung di dalamnya pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam surah Wadduha terkandung perincian tentang hal-hal, keadaan-keadaan, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dalam surah Ad-Duha. Pada awal surah disebut tiga perkara. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dalam surah Ad-Duha ada di awal surah disebutkan tiga perkara yang berkaitan dengan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang ketiga, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sebenarnya kalau kita nak syarahkan kedudukan Nabi, kita boleh ambil surah Al-Duha dan kita syarahkan, kita tafsirkan. Di dalam surah Al-Duha mengandungi rahsia-rahsia maqam dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Al-Imam Ar-Razi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Ta'ala telah berfirman kepada Rasulullah, wahai Muhammad, Tuhanmu tidak akan membiarkanmu dan meninggalkan kamu. Tidak akan meninggalkan kamu dan membiarkan kamu. Yang kedua, akhirat adalah lebih baik untukmu daripada dunia. Dan yang ketiga, Tuhanmu akan memberi kekurniaan kepadamu, kekurniaan demi kekurniaan, sehingga kau puas. Sangat luar biasa ayat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan terus beri kepadamu sampai kamu redha. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, rasulullah, syahadu anna muhammadan rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabbana atina kami di Madrasah semayang pukul 9 suku. Siapa yang semayang boleh teruskan, insyaAllah. Di dalam surah Al-Duha, 3 kelebihan Rasulullah dinyatakan. Kemudian di hujung ayat, 3 keadaan Rasulullah dinyatakan. Yang pertama, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. 3 keadaan Nabi. Bukankah dia, iaitu Allah, Fahim pergi main kat sana? Main kat sana.
bukankah dia iaitu Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dalam keadaan yatim lalu dia memberi tempat kepadamu, mendapatimu dalam keadaan dal maka dia memberi petunjuk kepadamu, dan dia mendapatimu dalam keadaan memerlukan lalu dia mengkayakan kamu. Kemudian disebut dalam surah Insyirah 3 kemuliaan Rasulullah. Pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Dalam surah Insyirah diterangkan 3 kemuliaan Rasulullah. Pertama, Allah Ta'ala lapangkan dada Nabi. Yang kedua, Allah telah mengangkat beban yang memberatkan belakang Rasulullah. Dan yang ketiga, wa rafa'na laka dhikrak, Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan sebutan nama Rasulullah. Kemudian dalam surah selepasnya, surah At-Tin, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya Allah telah memuliakan Nabi dengan 3 kemuliaan. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dalam surah At-Tin, kemuliaan Nabi itu pada 3 perkara. Pertama, Allah bersumpah dengan negeri yang didiami oleh Rasulullah. Wa hadzal baladil amin. Kemudian dalam ayat yang seterusnya Allah Ta'ala telah memberitahu bahawasanya umat Nabi ini akan selamat daripada api neraka pada firman-Nya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dan pada kemuliaan yang ketiga yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah melalui umatnya, iaitu umat Nabi ini akan mendapat ganjaran yang tidak putus-putus. Ganjaran yang tidak putus-putus. Dalam surah Al-Alaq pula, kata Al-Imam Ar-Razi, dalam surah Al-Alaq maka telah disebutkan kemuliaan Nabi ini dengan 3 kemuliaan juga. Yang pertama, pada perkataan Iqra bismi rabbika. Yang kedua, pada perkataan faliyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Pada yang ketiga, pada perkataan wasjud waqtarib. Pada surah Al-Alaq 3 kemuliaan Rasulullah. Pertama, wahai Muhammad, bacalah Al-Quran dengan meminta bantuan dengan nama Tuhanmu. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Alaq, musuh Rasulullah itu akan dibinasakan oleh Allah. Pada perkataan faliyad'u nadiyah, biarlah dia tu panggil kawan dia, kumpulan dia. Kami akan memanggil Zabaniyah untuk menghapuskan mereka. Dan yang ketiga, kemuliaan Rasulullah itu pada kedudukan yang hampir yang Allah berikan kepada baginda, iaitu pada ayat yang terakhir, wasjud waqtarib, wahai Muhammad, teruslah bersujud dan hampirkanlah dirimu kepada Tuhanmu. Dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr, Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi dengan 3 fadilat. Yang pertama Allah kurniakan kepada Nabi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kemuliaan yang pertama yang Allah kurniakan kepada Nabi iaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini dia ada 3 kemuliaan. Pertama, dia adalah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang kedua, malam Lailatul Qadar, malam yang malaikat dan Jibril turun padanya. Dan kemuliaan yang ketiga, iaitu pada malam Lailatul Qadar, kesejahteraan itu berlarutan sehinggalah terbitnya fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam surah Lam yakunil lazina kafaru, surah yang seterusnya, Allah Ta'ala memberi kurniaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 kemuliaan. Yang kemuliaan itu melalui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahawasanya umat Nabi itu khairul bariyah.
Yang kedua, ganjaran untuk mereka adalah syurga. Yang ketiga, ganjaran untuk mereka adalah redanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Pada ayat ni, Ulaika hum khairul bariyah. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disifatkan oleh Allah sebagai sebaik-baik makhluk. Kemudian umat Nabi Muhammad SAW telah disebutkan sebagai mendapat ganjaran syurga. Yang terakhir mendapat redanya Allah. Jadi kita baca surah Bayyinah ni, di dalamnya ada kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk setakat ini sahaja. Ada gangguan. Alfa? Okey. Insya-Allah. Jadi kita sambung lagi, masya-Allah, luar biasa tafsir daripada Al-Imam Ar-Razi yang beliau sorot ke belakang daripada surah Ad-Duha. Kalau kita baca sampai ke depan, di dalam setiap surah itu ada menceritakan makam dan kedudukan Rasulullah dan sebahagiannya makam kedudukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.